Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali ke Arish TV dan saya Rais Hamid. Untuk video kali ni aku nak share dekat korang sedikit sebanyak aku punya pengalaman masa aku training dululah. Tapi edisi kali ni aku nak cerita dekat korang pengalaman seram aku. Mungkin ada yang dah tahu kalau kita nak cakap pasal tentera ni, memang selalu jugalah ada pengalaman-pengalaman seram ni. Sebab kebanyakan camp-camp tentera dekat dalam Malaysia ni semua adalah camp-camp yang lama. Ada yang dari zaman Jepun, ada yang dari zaman sebelum merdeka. So bila tempat tu dah lama, confirm lah bukan setakat orang je yang akan duduk dekat situ kan. Dan juga tentera ni tak kisahlah TUDM ke, tentera darat ke, Navy ke, memang akan terlibat dengan latihan-latihan hutan. Dan hutan pula bukanlah tempat tinggal manusia. So adalah kadang-kadang cerita-cerita dia. Tapi kali ni aku nak cerita pasal aku punya pengalaman seram. Benda ni terjadi masa aku dah tahun ketiga dalam aku punya latihan kadet. Dia sebenarnya kamp latihan ataupun wisma pegawai kadet yang kita orang duduk tu sebenarnya kita tumpang kamp orang. Dan kamp tu pula memang kau-kau punya lama lah. Dan ramai juga yang dah lama duduk kamp dekat situ, yang senior-senior. Memang akan ada pengalaman dorang sendirilah kalau nak cerita pasal benda-benda seram ni. So nak cerita sikit pasal kita orang punya blok ni. Kita orang punya blok penginapan ni dia satu bangunan, dia ada 3 tingkat. So bila kau naik tangga sampai dekat tingkat first tu, sebelah kanan dia rumah 1, sebelah kiri dia rumah nombor 2. So dalam rumah tu kalau kau masuk je, dia akan ada satu hall dan bilik nombor 1 dekat sebelah kanan. Terus lagi dia ada bilik prep dan bilik 2 sebelah kanan. Terus lagi dia akan ada toilet dan ada bilik ketiga sebelah kanan. Dan terus dia akan ada bilik yang paling besar dekat dalam rumah tu. Dan dalam bilik tu dia ada toilet. Dia ada jugalah dapur lah, store lah, apa semualah. Ceritanya pada masa itu hampir-hampir pukul 12 malam pada malam hujung minggu, hari Jumaat kot kalau tak silap aku. Orang-orang dalam rumah tu semua dah prepare nak tidur lah. Dekat rumah aku tu, toilet yang first dekat berhadapan dengan bilik nombor 3 tu, toilet tu rosak. Penghuni-penghuni rumah tu banyak guna toilet yang dekat bilik nombor 4. Dan pada masa tu pula, bilik nombor 4 tu tak ada penghuni. Sebab kita dah set up bilik yang nombor 4 tu jadi sebagai bilik rehat, ada TV, ada sofa dan sebagainya lah. Cerita dia aku nak pergi toilet dekat bilik 4 tu. So aku basuh muka, aku berus gigi dan sebagainya apa semualah. Bilik aku dekat nombor 2. Masa aku nak berjalan ke bilik aku, tiba-tiba aku dengar kerusi plastik seperti ditarik. Macam grrrr. Macam tu. Korang tahu kan bunyi dia macam mana kan? Masa aku melangkah tu, aku pun macam terhenti dan aku macam... Sebab rasanya macam masa aku keluar daripada bilik nombor 4 tu, aku seorang je. So lepas tu aku macam... lantak lah, tak apalah. Adalah tu benda-benda aku malah fikir. Aku teruskan pergi ke bilik aku apa semua. Dan aku keluar balik bilik tu, aku nak pergi bilik prep. Dan masa pergi ke bilik prep tu, aku dengar lagi sekali bunyi kerusi gerak. Lepas tu aku macam tak puas hati lah. Sebab rasanya masa aku tinggalkan bilik tu tak ada orang. So macam mana boleh ada bunyi kerusi ditarik macam orang nak duduk kan. Aku pun pergilah balik jalan pergi ke bilik tu. Masuk-masuk kali rupanya tak ada orang. Aku ni jenis malas nak fikir panjang sangat. Sebab kalau aku fikir panjang pasal benda tu, nanti aku jadi seriau. End up dia aku macam lantak lah. So aku pergi balik bilik aku dan kemudian aku tidur. Dia terjadi dekat blok yang sama juga. Dan aku masih lagi menghuni di bilik yang sama, bilik nombor 2 dengan badi bilik aku yang bernama Astro. Masa tu lepas kita orang kena corrective punishment dengan jurulatih, habis pukul 2 pagi, 3 pagi kot. Lepas dah kena belasah, dah berpeluh-peluh apa semua, dah menari-nari semua kan. So masing-masing dah pergi mandi, dah pergi siap prepare sebab besok pagi tu ada latihan lagi. So semua masuk tidur lah. Aku pun baring dekat katil aku sambil memaksa diri untuk menutup mata. Tapi yang peliknya, tiba-tiba malam tu aku tak boleh tidur pula. Aku still cuba paksa diri aku untuk menutup mata. Aku baring, aku tutup mata dan tiba-tiba aku terasa katil aku seperti dihayun-hayun. Faham tak? Katil aku dibuai-buai. Katil aku tu ialah katil kayu yang single. Masa aku baring tu kan, aku rasa macam katil aku dibuai-buai. Jingit. Pelan-pelan lah. Tindakan refleks aku ialah aku bangun dan aku duduk dekat atas katil. Goyangan tu pun berhenti juga. Aku fikir macam perasaan je kot. So aku pun baring balik. Aku pun tutup mata balik. Elok aku tutup je mata, dia menghayun balik. Jingit. Aku pun macam tak buat hati. Aku buka mata, aku baring kat bawah. Tapi
Aku letak tangan aku dekat atas katil tu nak memastikan goyangan tu ada lagi ke tak lah. Tapi katil aku tak ada pula goyang-goyang buai-buai tu kan. So aku macam pelik lah pula kan. Aku ni pula malam tu dah penat sangat. Aku malas nak fikir dah. Benda nak kacau lah apa benda lah. So aku baring balik dekat atas katil aku tadi. Bila aku tutup mata je dia goyang juga. Aku pun dah baca surah-surah apa yang patut. Dan goyangan katil tu membuai aku sampai aku tidur. Terjadi semasa latihan survival dekat dalam hutan. Hutan mana? Aku tak nak cerita. Untuk pengetahuan korang, klimaks latihan ketenteraan masa aku jadi pegawai kadet adalah latihan survival selama 1 bulan di dalam hutan, di mana kita orang akan dicampakkan ke hutan paya dan juga hutan bukit. 2 minggu hutan paya, 2 minggu hutan bukit, tanpa dibekalkan apa-apa makanan, hanya dibekalkan botol air dan juga parang. Tu nanti aku buat video yang lain lah kalau korang nak dengar aku punya pengalaman survival kat dalam hutan lah. Kemuncak latihan survival tu adalah latihan isolation. Isolation ni di mana kita orang akan ditinggalkan dekat spot-spot yang tertentu dekat dalam hutan tu daripada lepas maghrib, lepas isyak macam tu sampailah ke subuh. Misi dia adalah korang kena bertahan, kena buat api besar-besar untuk nak mengelakkan binatang buas datang, dan korang kena survive malam tu sampailah esok pagi tu. Kalau korang dengar bunyi tembakan sebanyak 2 kali, maknanya latihan isolation tu dah habis. Dan tak payah buat apa-apa. Korang sampai dekat korang punya spot tu, korang nyalakan api, tunggu saja. Itu dinamakan latihan isolation. Tujuan dia ialah untuk melatih korang punya keberanian, keyakinan dan juga melatih juga skill-skill menyalakan api yang telah diajar oleh jurulatih. Kalau masa zaman-zaman sekolah dulu, korang selalu bermain apa? Burung hantu. Macam tu lah lebih kurang. So, kita orang buat satu barisan, berjalan sambil menutup mata. So, dekat belakang tu dia akan tinggal. Jarak antara aku dan kawan aku tu, kiri dan kanan lebih kurang dalam 500 meter macam tu lah. Bila aku sampai je dekat aku punya spot tu, macam aku cakap tadi lah, aku ni jenis malas nak fikir panjang. So, aku tak nak tengok apa benda yang ada kat keliling aku. Aku just make sure dekat aku punya perimeter yang aku nak duduk tu selamat. Tak ada serangga-serangga berbisa dan sebagainya. Aku kumpul kayu api, aku nyalakan api sebesar-besar alam dekat situ. Kemudian aku menunggu. Aku menunggu. Ada beberapa ketika tu jurulatih akan datang balik dekat kau punya spot tu. Dia akan tanya, dia akan check kau okey ke tak. Dan juga kalau macam ada yang tertidur nyenyak tu, dia akan buatlah something. Dia akan buat macam sabotage lah. Dia akan padamkan api dan sebagainya lah. Macam aku tidur ayam je. Memang mustahil lah aku nak dapat tidur lena malam tu. Dan aku perasan dekat aku punya spot tu memang 2-3 kali juga jurulatih datang untuk check aku okey ke tak, tanpa menyedari sebenarnya ada sesuatu yang sedang berlaku pada malam tu. So aku punya tunggu. Tiba-tiba pam, dengar bunyi tembakan. So latihan pun dah berakhir. Alhamdulillah dah boleh balik lah. So kita orang dikumpulkan balik. Okay, naik 3 tan, pergi balik dekat markas stat kita orang. Sampai-sampai je sebenarnya ada beberapa orang pegawai kadet yang tak habiskan latihan tu. Makna kata sebelum latihan tu tamat, diorang dah balik ke markas stat dulu. Dalam 2-3 orang macam tu. Dan ada seorang jurulatih survival tu, dia datang kat aku, dia tanya, malam tadi ada dengar apa-apa tak? Aku jawab, tak ada. Dia cakap, okey, tak apa. Dia pergi check orang lain, okey ke tak, selamat ke tak. Dia pergi balik dekat aku, dia tanya lagi, betul kau tak ada dengar apa-apa? Aku jawab, yes, betul. Aku tak dengar apa-apa. Aku just nyalakan api, aku tidur. So, masa tengah baris tu, aku tanyalah orang kiri dan kanan aku, kenapa corporal ni duk tanya aku, ada dengar. Aku tak dengar apa-apa pun kan. Sebenarnya pada malam itu, ada 2-3 orang yang sebelah kanan aku dan sebelah kiri aku dekat dorang punya spot masing-masing, dorang ada dengar bunyi perempuan mengilai yang sangat kuat. Aku tak pasti sama ada menangis ke gelak ke, tapi dengar suara perempuan lah. Dekat spot yang jauh-jauh daripada aku tu, dorang tak dengar. Yang dorang dengar ni yang berdekatan dengan aku saja. Tapi aku tak dengar. Dan itu yang menyebabkan beberapa orang pelatih tu, dorang balik awal sebab gangguan tu lebih kurang teruk sangat lah. Tapi yang peliknya, aku
tak dengar apa-apa. Bila dah habis, dah debrief dekat Mekas Tech tu, dah balik apa semua, malam tu kita orang ada makan-makan kot. Aku pergi jumpa balik corporal tu, aku tanya dekat corporal tu, "Corporal, apa sebenarnya yang patut aku dengar? Apa yang dah jadi sebenarnya?" Dia bagi tahu aku, jangan terkejut sebenarnya dekat tempat yang aku duduk, dekat spot aku punya isolation tu, belakang, betul-betul belakang aku tu adalah kubur tinggal. Dan dipercayai kubur tu adalah kubur seorang perempuan. Tapi tak tahulah apa sejarah dia kan. Dan sebenarnya hutan yang kita orang buat latihan tu adalah hutan kawasan orang asli. Tapi aku tak nak cakap apa-apalah. Yang cuma yang diberitahu kepada aku, belakang aku tu adalah kubur tinggal. Dia berbentuk macam busut lah. Dia macam tanah yang tinggi, dan memang itu adalah kubur tinggal. Alhamdulillah, aku tak dengar apa-apa masa tu, dan mungkin Allah menutup hijab aku juga. Dan bila fikir-fikir balik, macam aku seorang je yang tak dengar benda tu, dan benda tu betul-betul ada kat belakang aku. Seram juga. So okay guys, itu je video aku untuk kali ni. Saja nak share dekat korang lah aku punya pengalaman seram kan. So anda-anda yang ada pengalaman, mungkin ada juga yang tentera, bukan tentera, kalau korang ada pengalaman seram, pengalaman misteri juga yang pernah korang alami, bolehlah korang cerita dekat bahagian komen. Sebenarnya ada banyak lagi cerita-cerita yang kawan aku alami juga. Ada yang nampak benda merangkak dekat tangga lah. Tiba-tiba ada seorang pelatih dekat bahagian loteng, tiba-tiba dia duduk sorang-sorang. Banyak lagi, tapi aku cerita apa yang aku rasa je lah, dan aku cerita mana yang aku betul-betul ingat je lah. So korang boleh share video ni, dan jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe channel aku. Please kita nak menuju ke 100k subscriber. Kita dah halfway. Dan juga jangan lupa tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni. Sebab insyaAllah lepas ni aku akan ceritakan dekat korang rutin harian aku sebagai pelatih tentera ataupun sebagai pegawai kadet, daripada pagi sampai ke petang selama 7 hari. Apa yang kita orang buat. Stay safe. Kita masih lagi PKP. Kes harian masih lagi banyak. Amalkan langkah-langkah yang KKM dah bagi tahu korang. Korang buatlah. Aku dah malas lah semua ni. Aku nak hidup secara normal balik, dan aku percaya korang pun nak hidup secara normal balik. Anak-anak aku semua nak pergi sekolah dah weh. Assalamualaikum. Bye-bye.